Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niat hadiahkan pahala bacaan surah Al-Fatihah, minta dihadiahkan kepada ruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para anbiya dan mursalin dan sekalian para salihin, khasnya kepada para masyayikh, khususnya syekh yang mengarang kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani, yang mana kita masih lagi dalam bab yang ke-10 pada menyatakan kelebihan hari Jumaat. Ya, macam kita dah masuk waktu maghrib ni, dah masuk kepada malam Jumaat, ya. Maka fadilat beramal, ya, amalan-amalan yang sunat dilakukan pada malam Jumaat dan hari Jumaat tu boleh kita lakukan pada hari ni, esok. Peluang untuk kita meraih rahmat, fadilat, barakat, pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sambung daripada kitab beliau pada muka surat yang ke-52 bagi kitab yang Jawi, bagi kitab yang Rumi pada muka surat 95 pada menyatakan hukum mandi Jumaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yaumil jumu'ati, mandi pada hari Jumaat, wajibun ala kulli muhtalim, wajib ke atas setiap yang telah pernah mengalami ihtilam, ini mimpi baligh, ya. Jadi wajib di sini bukanlah wajib yang fardu, ya. Ianya wajib yang bermaksud menurut keterangan para ulama, ianya adalah wajib yang bermaksud sunat yang muakkadah, yang dituntut, ya.
Dan dikehendaki dengan wajib itu sunat muakkadah dengan dalil hadis. Ya. Dengan dalil hadis yang lain. Dan sunat mandi itu bagi orang yang hendak hadir Jumaat. Sama ada laki-laki atau perempuan. Ini yang dituntut sunat muakkad bagi orang yang hendak menghadiri solat Jumaat. Ya. Sama ada laki-laki atau perempuan merdeka atau sahaya yang bermukim atau bermusafir. Ini hukumnya sunat muakkad. Adapun orang yang tiada berkehendak hadir Jumaat, maka tiada sunat baginya mandi. Ya, kalau orang yang tidak ada keperluan untuk solat Jumaat, mungkin dia musafir, ya, ataupun yang dalam keadaan uzur syar'i, ya. Maka adapun orang yang tiada berkehendak hadir Jumaat, maka tiada sunat baginya mandi bersalahan mandi hari raya. Maka tiada tertentu ia dengan orang yang hendak hadir juga. Ini untuk mandi sunat hari raya, semua orang boleh mandi. Tak semestinya orang yang nak hadir sembahyang hari raya ataupun yang tak hadir sembahyang hari raya pun disunatkan mandi hari raya. Ya, sunat. Ya. Dan sunat berpagi-pagi pergi kepada Jumaat yang lain daripada imam. Ini selain daripada imam, kita semua ni lah yang makmum ni, ya. Sunat pergi ke masjid, menyediakan dirinya untuk menghadiri solat Jumaat awal-awal pagi lagi. Itu sunat, ya, dapat pahala lebih. Lagi awal dia hadir ke masjid untuk menghadiri solat Jumaat, lagi besar ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sunat berpagi-pagi pergi kepada Jumaat yang lain daripada imam, yakni yang selain daripada imam. Kerana khabar Syaikhain, ini daripada pengkhabaran hadis yang diriwayatkan, ya, oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Apabila disebut Syaikhain, artinya dua orang syekh, itu Syekh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, ya. Jadi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, barang siapa mandi hari Jumaat seperti mandi janabah, ini seperti mana seorang yang mandi junub, ya, dibersihkan seluruh anggota tubuh badannya, ya. Kemudian pergi kepada Jumaat, ini pergi menghadiri kepada masjid untuk solat Jumaat pada saat yang pertama, ini pada jam yang pertama pada hari itu selepas subuh tu, ya. Kalau daripada selepas subuh tu, kata kita sembahyang subuh pukul 6. Daripada pukul 6 nak sampai ke pukul 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Ya, ada lebih kurang 7 jam, ya. Kalau 1 jam yang pertama selepas subuh tu, kita biasanya kita balik rumah lah nak bersarapan apa semua, ya tak? Jadi katakanlah 6 jam sebelum tengah hari tu, sebelum masuk waktu zuhur tu. Jadi siapa yang datang pada jam yang pertama tu, pukul 7, pukul 8 tu, ya, dia dapat besar lagi fadilat. Dan ya, barang siapa yang mandi hari Jumaat seperti mandi janabah, kemudian pergi kepada Jumaat pada saat yang pertama. Saat yang pertama maksudnya jam yang pertama lah, ya. Kalau saat dalam bahasa Arab tu dipanggil daqiqah, ya. Saat dalam bahasa Arab tu artinya 1 jam, ya. Jadi 1 jam yang pertama, kalau jam yang pertama yang awal tu, ya, katakanlah pukul lepas subuh tu, pukul 7.8 tu dia sampai dah masjid. Seolah-olah seperti ia mendapatkan diri dengan satu unta. Allahu Akbar. Ibaratnya hari ni kita dapat kereta besar, Ferrari ke, Lamborghini ke, kereta yang berharga lah. Sebab apa? Kenderaan. Unta tu satu kenderaan yang mewah, ya. Pada zaman baginda Rasulullah SAW. Ya. Bukan kata boleh buat kenderaan je, boleh buat makan pula lagi, ya. Boleh disembelih pula. Dan barang siapa pergi pada saat yang kedua,
Yang ni antara pukul 8 ke pukul 9 macam tu, ya. Pada jam yang kedua, maka seolah-olah seperti ia mendapatkan dengan satu lembu. Ganjaran pahala dia untuk dia seolah-olah seperti dia mendapat seekor lembu. Dan barang siapa pergi pada saat yang ketiga, ya, antara pukul 9 ke pukul 10 macam tu, ya. Dan barang siapa pergi pada saat yang ketiga, maka seolah-olah seperti ia mendapatkan dengan satu kibas yang bertanduk. Ini seekor kambing, ya. Dan barang siapa pergi pada saat yang keempat, ini antara pukul 11 ke pukul 12 tu, ya, maka seolah-olah seperti ia mendapatkan diri dengan seekor ayam. Ganjaran untuk dia seperti dia mendapat seekor ayam. Dan barang siapa pergi pada saat yang kelima, antara pukul 11-12 tu, ya, maka seolah-olah seperti memberi hadiah seekor burung ciak, dapatlah, ya, ganjaran seperti seumpama seekor burung ciak. Dan barang siapa pergi pada saat yang keenam, pukul 12 ke pukul 1 tu dah dekat-dekat nak azan dah, ya, maka seolah-olah seperti memberi hadiah satu biji telur. Allahu Akbar, ya. Ada jugalah, ya, macam pergi kenduri kahwin lah, ya, dapat juga bunga telur. Maka apabila keluar imam ke masjid, yang ni disunatkan makmum dulu pergi menyediakan diri, ya, hadir ke masjid untuk mendirikan solat Jumaat. Imam disunatkan hadir lewat sikit, ya, takhirkan, ya. Maka apabila keluar imam ke masjid, dilipat suratan, ini segala amal-amal kebajikan yang dilakukan pada sebelum mendirikan solat Jumaat itu, dilipat segala suratan, catatan amal, dan diangkat akan qalam, ini tiada lagi ditulis, ya. Dan berhimpun segala malaikat di sisi mimbar, mendengar mereka itu akan zikir dan khutbah. Ini malaikat-malaikat berada di sisi mimbar, di sisi khatib, di atas mimbar tu mendengarkan khutbah. Jadi selama kita sembahyang Jumaat dah 40-50 tahun ni, ada tak kita nampak malaikat duduk dekat mimbar? Tak nampak kan? Tapi kita kena beriman lah, yakin, kerana itulah, ya, allazina yu'minuna bil ghaib. Kita kena beriman, yakin dengan perkara-perkara yang ghaib, kerana beriman dengan wujudan malaikat juga adalah salah satu daripada rukun keimanan, ya. Jadi malaikat-malaikat tu sentiasa, ya, mendoakan untuk orang-orang yang beriman. Adapun imam, maka sunat baginya mentakhirkan perginya kepada Jumaat. Ini bagi imam, tidak disunatkan baginya hadir awal-awal ke masjid untuk solat Jumaat. Dia disunatkan hadir lewat, ya, bila dah dilaungkan azan, boleh dia datang, ataupun sebelum nak azan tu, ya. Dan sabda Nabi SAW, man adrakal jumu'ata falahu 'indallahi ajru mi'ati syahidin. Sabda Nabi SAW, man adrakal jumu'ata, barang siapa yang mendapat Jumaat, yakni mendapat mendirikan solat Jumaat, ya, bersama jemaah lah maksudnya, falahu, maka baginya, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ganjaran pahalanya apa? Ajru mi'ati syahidin, ganjaran pahalanya 100 pahala syahid. Allahu Akbar, ya. Kerana apa? Kerana amalan sunnah yang dihidupkan, ya, berjemaah, mendirikan solat berjemaah, ya, pada hari Jumaat, memuliakan hari Jumaat, ya, menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya begitu besar, dikurniakan 100 pahala syahid. Bayangkan kalau kita nak dapat 1 pahala syahid, kita perlu mengorbankan diri kita dalam perang jihad fi sabilillah, ya, perang menegakkan syariat Allah.
terpaksa menjandakan isteri-isteri kita nak syahid ni, ya. Terpaksa yatimkan anak-anak kita nak dapat pahala syahid ni, ya. Itu baru dapat pahala satu syahid. Namun dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila kita menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala, sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih-lebih lagi di akhir zaman ni, ya, Allah boleh memberi ganjaran yang berlipat kali ganda, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jumu'ata, barang siapa yang mendapat akan Jumaat, falahu 'indallahi ajru mi'ati syahidin, maka baginya pada Allah Ta'ala pahala 100 syahid. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata ia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendapat daripada Jumaat 1 rakaat, yakni serta imam, maka hendaklah sembahyang kepadanya 1 rakaat lagi, yakni dapatlah Jumaatnya. Dan barang siapa luput akan dia 2 rakaat, seperti mendapat akan imam di dalam i'tidal pada rakaat yang kedua, maka hendaklah ia sembahyang 4 rakaat, yakni solat zuhur, tetapi dengan berniat solat Jumaat pada takbirnya. Kerana barangkali imam meninggal satu rukun, maka kembali ia mendapat akan dia, maka dapat Jumaat bagi makmum dengan sebab mendapat 1 rakaat serta imam. Demikian seperti yang tersebut di dalam Bujairini. Ini bagi mereka yang masbuk, ini hal keadaan bagi mereka yang masbuk, tak dapat takbir yang pertama bersama imam dalam solat Jumaat. Ialah kadang-kadang hari Jumaat sibuk, mungkin sebab traffic jam ke, ataupun beratur nak pakai tandas ke, ataupun beratur nak pergi ke tempat saf semayang ke, kalau masjid tu dah besar sangat, nak jalan kaki pergi kat saf tu, ya. Ataupun kawasan pagar dia tu luas sangat, nak sampai ke kawasan masjid tu nak kena jalan kaki, nak parking kereta lagi, ya, terlepas 1 rakaat. Allahu Akbar, ya. Kadang-kadang gitu keadaan mungkin berlaku, ya. Masbuk, kita tak dapat rakaat takbir yang pertama bersama imam, ya. Masuk imam dah rukuk dah, Allah terlepas 1 rakaat, ya. Jadi kalau kita masbuk pada rakaat yang pertama, ya, terlepas 1 rakaat, maka kita sempurnakanlah 1 rakaat lagi, ya, apabila imam dah bagi salam, ya. Tetapi jikalau kita sampai-sampai tu dah imam dah masuk bacaan surah Fatihah pada rakaat yang kedua dah, ya, sebelum dia rukuk tu, ya, sampai dia dah rukuk dah, ya, kita sempat masuk pun waktu imam dah i'tidal dah, terlepas dah 2 rakaat, ya. Jadi kita masbuk macam mana tu, ya. Kalau orang tak tahu, kadang-kadang dia sembahyang 2 rakaat je lepas tu, ya. Dia sebenarnya kena sembahyang 4 rakaat, ya. Sebab apa? Dia dah terlepas 2 rakaat imam tadi tu, ya, maka dia sempurnakan seperti solat zuhur, tetapi dengan niat solat Jumaat, ya. Jadi itu permasalahan fiqah, ya, bagi mereka yang tertinggal ataupun sebagai masbuk ketika hadir solat Jumaat, ya, yang dilakukan secara berjemaah. Dan datang pada hadis bahawasanya Nabi SAW kemudian daripada sembahyang subuh bersandar ia kepada mihrab. Mihrab yang mana mihrab? Itu mimbar. Mihrab yang tengah-tengah tu, tempat kita tempat imam tengah-tengah tu, mihrab, ya. Maka Rasulullah SAW pun bersandar ia kepada mihrab. Maka sabdanya, hai segala muslimin, apabila adalah pada hari Jumaat menyuruh Allah Ta'ala akan malaikat, yakni Allah Ta'ala memberikan perintah kepada para malaikat, maka datang mereka itu akan Baitul Ma'mur, yakni tempat ibadat para malaikat. Kalau di bumi ini ada Baitullah, ya, Kaabah,
ya, bagi para malaikat yang mana mereka bertawaf, beribadat di sana di Baitul Ma'mur. Ya. Maka apabila hari Jumaat, kata Nabi SAW, adalah apabila hari Jumaat itu menyuruh Allah Ta'ala akan malaikat, yakni Allah memberikan arahan, perintah kepada para malaikat, ya, maka datang mereka itu akan Baitul Ma'mur. Di mana? Pada langit yang keempat. Di mana Baitul Ma'mur itu berada pada langit yang keempat dan adalah baginya 4 penjuru. Ya. Sebagaimana Kaabah tu kita tengok dia ada 4 penjuru, ya. Begitulah di Baitul Ma'mur pada langit yang keempat adalah baginya 4 penjuru. Satu penjuru daripada yakut yang merah, dan satu penjuru daripada zabarjad yang hijau. Ini kita kena gambarkanlah, bayangkan dalam fikiran kita, ya, bayangkan dalam imajinasi kita tu bagaimana hal keadaan malaikat tu, ya, sentiasa beribadat, ya, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala di Baitul Ma'mur, di langit yang keempat, di satu penjuru daripada yakut yang merah dan di satu penjuru daripada zabarjad yang hijau, dan satu penjuru daripada emas yang merah dan satu penjuru daripada perak yang putih. Maka naik Jibril ke atas menara daripada perak, yang mana ketinggian menara tersebut dan adalah tingginya 500 tahun. Subhanallah, ya. Tingginya menara perak yang dinaiki oleh Jibril tadi tu, ya. Setinggi 500 tahun perjalanan, ya, tapi jauhnya, tingginya. Maka menyeru ia dengan bang, yakni dengan seruan azan. Ialah permulaan orang bang. Kemudian naik Mikail, yakni malaikat Mikail pula naik ke atas mimbar daripada yakut yang merah. Maka membaca khutbah ia. Ini malaikat Jibril menyerukan azan, malaikat Mikail berkhutbah. Berkhutbah ia atasnya, di atas yakut yang merah tadi, mimbar daripada yakut yang merah. Kemudian turun ia sembahyang Jumaat dengan mereka itu, ini sekalian para malaikat itu. Setelah Jibril AS melakukan azan pada hari Jumaat, ya, malaikat Mikail membacakan khutbah, kemudian dia mengimami sekalian para malaikat. Dan berkata Jibril, hai malaikat Tuhanku, aku mensaksi ia akan kamu bahwasanya aku jadikan pahala bang ini, yakni pahala seruan azan ini, bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini Hadrat Jibril alaihi salam, ya, niatkan pahala seruan azan yang dilaungkannya di Baitul Ma'mur tu di atas menara yang tinggi daripada perak, setinggi 500 tahun perjalanan itu, ya, dan mendoakan supaya ganjaran pahala, ya, seruan azan tadi yang mana didengari oleh sekalian para malaikat dan dijawab, disahut oleh sekalian para malaikat dan mereka pun beribadat. Jadi seruan daripada malaikat Jibril alaihi salam itu diniatkannya untuk pahala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk kita sekalian lah. Kalau kita ni mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dan berkata Mikail, aku mensaksi akan kamu bahwasanya akan jadikan pahala sembahyang ini bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mikail alaihi salam pula menyahut, ya, aku pula jadikan, niatkan hadiah pahala sembahyang Jumaat, ya, yang ditegakkan, yang didirikan di Baitul Ma'mur tu bersama sekalian para malaikat itu, dihadiahkan pahalanya itu
untuk sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Jibril ya niatkan hadiahkan pahala bang seruan azan yang dilaungkannya itu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, adakah memurah kamu atasku dan aku tempat kemurahan? Aku mensaksi akan kamu bahwasanya aku ampunkan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini betapa besar kemurahan Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kita nikmat iman dan Islam ya, keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendirikan, menegakkan segala perintah dan menjauhi segala larangan, yakni menegakkan segala urusan syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyediakan ganjaran pahala yang besar serta keampunan. Faedah riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca pada hari Jumaat kemudian daripada memberi salam dan dahulu daripada berubah kakinya dan dahulu daripada berkata-kata akan seseorang, yang ini sebelum dia berkata-kata tu ya, dia membaca dulu beberapa surah daripada Al-Quran ya. Barang siapa membaca pada hari Jumaat, ini membaca apa? Membaca beberapa surah ya, daripada Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Yang mana surah-surah tersebut ya, 4 surah tersebut dibacakan sebanyak 7 kali ya. Ada ganjaran besar ya untuk bagi pembacanya. Ya, barang siapa membaca pada hari Jumaat kemudian daripada memberi salam, yakni sesudah imam memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi ya, dan dahulu daripada berubah kakinya sebelum diangkat kakinya duduk bersila ataupun mengesok ke belakang ya, dan sebelum dahulu daripada berkata-kata akan, ini sebelum berkata-kata lah, sebelum dia bercakap dengan sesiapa ya, maka dibaca surah Al-Fatihah dan Qul Huwallah, yakni surah Al-Ikhlas, dan Qul A'udzu Birabbil Falaq, yakni surah Al-Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas, surah An-Nas. 7 kali, yakni 4 surah ini dibacakan sebanyak 7 kali. Ini boleh amal esok ni ya. Pakcik-pakcik lah, makcik-makcik amal kat rumah lah lepas main Zuhur insya-Allah ya. Bagi pakcik-pakcik, abang-abang, saudara-saudara kita, esok kita hadir sembahyang Jumaat, boleh kita amal kerana ada ganjaran dia. Apa ganjarannya? Nescaya diampun Allah Ta'ala baginya akan barang yang terdahulu daripada dosanya dan barang yang terkemudiannya. Yang segala dosa-dosa yang terdahulu dan akan datang tu Allah Ta'ala ampunkan. Dan diberi akan dia daripada pahala sebilang-bilang orang yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat. Allahu Akbar. Allah mengurniakan ganjaran pahala sebanyak bilangan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi semenjak penciptaan Nabi Adam AS sekalian anak cucunya ya, sebanyak mana orang-orang yang beriman ya, Allah Ta'ala mengurniakan ganjaran pahala sebanyak bilangan tersebut. Dan pada satu riwayat, dipelihara Allah Ta'ala akan agamanya dan dunianya dan ahlinya dan anaknya. Allahu Akbar ya. Mana bukan saja manfaat pahala ukhrawi, tetapi manfaat duniawi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kurniakan. Apa manfaat duniawinya? Allah pelihara agama dia waktu dia hidup di dunia. Dipelihara Allah Ta'ala akan agamanya, ya, ini tetap imannya, ya, tetap dapat mengamalkan agama, ya, terpelihara daripada segala ancaman dalam dia nak menegakkan urusan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dipelihara Allah Ta'ala akan agamanya dan dunianya. Nampak? Dunia dia pun dapat. Ya, tak ada nak meminta-minta, nak merempat dalam kehidupan dunia ni ataupun duduk dalam papu kedana, ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikannya kekayaan, kekurniaan, ya. Dia akan dapat pemeliharaan, ya, tidak akan mendapat kehinaan, ya, sentiasa dalam rahmat perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ahlinya, yakni ahli-ahli keluarganya dan anak-anaknya, sekalian anak cucunya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa membaca kemudian daripada yang tersebut itu akan doa ini tambahan daripada hadrat Ibnu Mas'ud, sahabi radhiyallahu anhu. Ini sesudah membaca Fatihah, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sebanyak 7 kali. Dibacakan pula doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. Ini doa yang boleh kita amalkan kalau kita nak dapatkan kesenangan, kemudahan ataupun kekayaan dalam kehidupan di dunia ini, ya. Iaitu kita amalkan, baca Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepada engkau, ya ghaniyyu ya hamid, wahai Tuhan yang kaya, yang maha terpuji, ya mubdi'u ya mu'id, Tuhan yang memulai, Tuhan yang mengembalikan semula, ya rahimu ya wadud, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha kasih, aghnini bifadlika amman siwaka, cukupkanlah aku dengan kurniamu dari selainmu. Yakni kita memohon supaya Allah Ta'ala memberikan kita kecukupan dalam segala keperluan hidup kita di duniawi ini, ya, maupun dalam kehidupan kita sesudah mati nanti, ya. Kita mohon Allah Subhanahu Wa Ta'ala cukupkan kita dengan limpahan kekurniaan, dengan fadal kekurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita memohon Allah Ta'ala kayakan kita daripada sisinya, ya, dari selainmu, yakni tanpa kita mengharapkan kepada yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiada pergantungan kita, pengharapan kita kepada makhluk-makhluk, ya, kerana mereka semuanya bergantung juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa bihalalika an haramik, dan dengan yang halal darimu, dijauhkan dari yang haram. Kita memohon supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kita kekayaan, rezeki, limpahan kurnia dari sumber yang halal dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mohon dijauhkan daripada segala sumber pendapatan, ya, rezeki, makanan dan sebagainya yang bersumberkan yang haram maupun yang syubhat. Nescaya, ini barang siapa yang mengamalkan doa ni selepas dia dah baca surah Fatihah, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, selepas sembahyang Jumaat, selepas imam beri salam, dia amalkan baca doa ni, nescaya mengkayakan dia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan mengkayakan dia. Kadang-kadang kita ni sibuk sangat nak beramal, nak jadi kaya. Ini antara amal dia boleh jadi kaya, ya. Kalau kita yakin, ya, yakin dengan amalan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada keberkatan ayat-ayat suci Al-Quran dan zikir asma-asma Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita memohon semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita kekayaan duniawi, kekayaan iman, kekayaan amal, ya, supaya apa? Tiada pergantungan kita kepada makhluk. Jadi yang mengamalkan doa ini nescaya mengkayakan dia Allah Ta'ala dan direzekikan dia daripada sekira-kira tiada dapat dikira-kirakan. Inilah dia amalan, ya. Kalau ni yang nak jadi kaya sangatlah, yang nak jadi jutawan, yang berahi nak jadi jutawan sangat kan. Ini amalan dia, insya-Allah tuan-tuan, ya.
Tak payah sibuk nak pergi trade saham lah, main kripto lah, main bitcoin lah, ni semua penipu je semuanya. Semuanya mengandungi penipuan, ya. Banyaknya scam je, ya. Kata Abu Talib Al-Makki, daripada kita sibuk habis duk tengok graf candlestick turun naik, ya ke tidak ke, bubuh duit, habis lebuh, ya, kena tipu. Dalam broker tu pun habis bungkus, ya. Kata Abu Talib Al-Makki, sunat dibacanya kemudian daripada Jumaat 4 kali. Ini kalau kita amal baca ni, apa ruginya? Duit kita tak rugi, duit tetap simpan dalam simpanan, ya. Kalau nak melabur beli emas tu, beli emas siap-siap, ya. Sebelum duit kita habis tak ada nilai. Kata Abu Talib Al-Makki, sunat dibacanya kemudian daripada Jumaat 4 kali. Apa doanya? Doa tadi juga, ya. Ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik, wa bita'atika an ma'siyatik, wa bifadlika an man siwak. Ya. Doanya mirip dengan maksud doa yang sebelumnya tadi, ya. Dengan disebutkan asma-asma Allah untuk kita bertawasul mendapatkan keberkatan asma Allah Subhanahu wa taala, kita memohon hajat-hajat kita. Ya Ghaniyyu ya Hamid, wahai yang maha kaya, yang maha terpuji, ya. Ya Mubdi'u ya Mu'id, yang maha memulakan, yang maha mengulangi. Ya Rahimu ya Wadud, wahai yang maha pembelas kasihan dan lagi maha menyayangi. Aghnini bihalalika an haramika, cukupkanlah aku, kayakanlah aku dengan kurniaan yang halal dari sisimu, tanpa diikuti dengan yang haram. Wa bi ta'atika an ma'siyatik, dan kurniakanlah aku ketaatan kepadamu serta dijauhkan daripada melakukan maksiat kepadamu. Wa bi fadlika amman siwak, dan dengan kelebihan daripadamu, dengan tidak bergantung kepada selain daripadamu. Jadi kita memutuskan segala pergantungan kita dengan makhluk, segala ghairullah, segala ma siwallah. Ya, tiada ada pergantungan dalam hati kita kepada makhluk-makhluk yang selain daripada Allah. Ya, hanya kita bergantung penuh, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita amalkan doa ini, insya-Allah, ya, tiap-tiap kali Jumaat lah, jangan esok je amal lepas tu lebuh, tak ada amal, ya. Tiap-tiap minggu lah kena amal, tiap-tiap minggu boleh, tiap-tiap hari Jumaat boleh, ya. Selepas imam baca bagi salam tu boleh amal. Kalau yang nak kaya lah, kalau yang tak nak kaya, yang dia nak hidup dia sederhana je, tak apa, tak payah amal pun tak apa, ya. Amal baca Quran, zikir sebanyak-banyaknya boleh, ya. Tapi kalau yang berahi nak kaya, kita doa, kita sambung nanti selepas azan sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi. Jadi dengan membaca doa ni selepas sembahyang Jumaat, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan, ya, daripada sudut duniawi, dan terpelihara, ya, segala ahli keluarganya dan anaknya, ya, sekalian. Kata Syekh Syarqawi telah menyebut akan demikian itu Ibnu Hajar dan Khatib. Yang ini bukan satu kenyataan saja riwayat, tetapi ramai para masyayikh di dalam kitab nukilan mereka, antaranya Ibnu Hajar dan Khatib, ya, juga Syekh Syarqawi. Kata Syekh Hifni, dan doa yang tersebut itu datang pada hadis yang sahih daripada Nabi SAW, ya. Jadi bagi mereka yang mungkin ada keraguan, ya, tertanya-tanya, doa ni ustaz ni baca ni, doa ni sahih ke tak sahih ke? Dia tanya pula, kan. Jadi hadis ni sahih menurut kata Syekh Hifni. Kalau nak pasti lagi, kena semak sendirilah, tengok dalam Sahih Bukhari dan Muslim, cari doa ni, ya. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu, barang siapa membaca pada hari Jumaat 70 kali akan doa ini. Doa yang sama juga, ya, cuma tanpa menyebut
asma-asma Allah Subhanahu wa taala itu, ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, tidak disebutkan. Hanya kita mengulangi doa, Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak wa bi halalika an haramik, ya. Jadi banyak riwayat hadis-hadis ni yang seumpama dengan ni, ya. Mungkin dia punya ayat itu ada berbeza sedikit, ada setengah doa tu dia Allahumma aghnini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Tetapi maksud kandungan tu sama, cuma yang dahulu dikemudiankan, yang kemudian didahulukan, ya. Maknanya pun sama juga. Yang mana kita meminta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku, kayakanlah aku dengan kelebihan daripada sisimu, sehingga aku tidak bergantung lagi kepada sesiapa pun selain daripadamu. Ini pergantungan kita, tawakal kita, ya, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Serta berikanlah daku dengan yang halal daripadamu, yakni segala rezeki kita mohon supaya Allah Ta'ala kurniakan daripada sumber yang halal, ya, dan mohon dijauhkan daripada yang haram. Tiada lalu atasnya 2 Jumaat hingga dikayakan dia Allah Ta'ala. Nampak? Kalau seorang yang yakin nak beramal, ya, dia yakin ini sabdaan daripada hadis Nabi SAW, ya, ini daripada riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ya, barang siapa membaca doa itu sebanyak 70 kali pada hari Jumaat, ya, insya-Allah tiada lalu atasnya 2 Jumaat, ini dalam masa 2 minggu tak sampai 3 minggu, insya-Allah Allah akan bagi kaya. Nak tahu betul ke tak betul, kena test, kena cuba, tajribah, baru kita tahu, ya. Dan daripada siapa yang nak kaya sangatlah, ya. Kalau siapa yang kalau dah banyak kaya sangat, nanti dia Allah kena hisap juga. Jangan ingat kaya tu seronok sangat, ya. Kena hisap juga, lagi banyak harta lagi banyak hisap. Panjang pula masa di hari perhisaban nanti. Kena bersedialah menghadapi risiko. Setiap benda ada risiko. Sebab tu Nabi SAW minta doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, ya. Hidupkanlah aku sebagai di kalangan orang yang miskin dan matikan aku sebagai orang yang miskin, supaya kurang perhisaban tu, ya. Tak ada apa nak hisap, miskin habis semua harta, ya. Dan daripada Sidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani, nafa'anallahu bihi, semoga Allah Ta'ala memberikan kami manfaat daripadanya, iaitu curahan daripada ilmu-ilmu beliau, berkata, barang siapa mengekali atas membaca 2 bait syair, ini bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi SAW, ya tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, ini 2 bait syair. Barang siapa mengekali, yakni istiqamah tiap-tiap kali Jumaat dibaca, ya. Barang siapa mengekali atas membaca 2 bait, bukan 2 kalimah syahadah, ya, 2 bait syair ini pada tiap-tiap hari Jumaat, bukan hari Khamis, ya. Hari Khamis dia tak jadi. Dia kena baca 2 bait syair ni pada tiap-tiap hari Jumaat. Ini bukan kata saya, ini kata Sidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah taala, ya. Apa faedah dia akan dapat? Nescaya, nescaya, percaya ke tak percaya tuan-tuan? Kena percaya, kena cuba baca, amal, ya. Ini kita kena yakin, kena yakin dengan perkataan alim ulama, ya. Katanya barang siapa mengekali atas membaca 2 bait syair ini, nanti kita baca sama-sama insya-Allah, ya. Pada tiap-tiap hari Jumaat, nescaya mati atas Islam insya-Allah, wala tamutuna illa wa antum muslimun, ya. Janganlah kamu mati melainkan dalam agama Islam. Rabbana tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Tuhan kami, matikanlah kami sebagai orang Islam dan sertakanlah kami berserta dengan orang-orang yang siddiqin, para orang yang benar. Jadi nescaya akan mati dia atas agama Islam daripada ketiadaan syak, nampak, tanpa keraguan lagi. Nampak, ini yang perlu kita yakin. Tapi ini bukan ayat Quran, ya tuan-tuan. Bukan hadis Nabi, ya. Bukan 2 kalimah syahadah pun bukan. Tetapi 2 bait syair. Apa syairnya? Sekejap lagi kita baca sama-sama. Kalau nak baca boleh? Boleh, ya, kita baca syair sekejap, ya. Pendek aja, 2 bait saja. Kata setengah mereka itu,
dibacakan dia 5 kali. Ada berani ke tuan-tuan? 5 kali baca 5 bait syair ini setiap hari Jumaat. Nanti mengamuk Wahabi, dia kata bid'ah dah. Ya, bid'ah dah, mereka dah buat dah. Bid'ah hasanah, tak apa. Kata setengah mereka itu, dibacakan dia 5 kali kemudian daripada sembahyang Jumaat. Kalau dulu-dulu memang saya pernah dengar dibaca tiap-tiap masjid-masjid di kampung-kampung ada dengar lagi. Tapi sekarang dah memang tak ada dah. Ya. Dibacakan dia 5 kali kemudian daripada sembahyang Jumaat. Dan yang 2 bait syair itu inilah dia. Kita baca sama-sama insya-Allah ya. Boleh kita ikut sama-sama ya. Tapi lagu dia lah lain sikit. Kalau dekat kampung-kampung tu lain-lain. Kampung kadang-kadang lain lagu dia. Kalau belah-belah Indonesia pun kadang lain pula lagu dia. Tapi kita ambil lagu yang biasa kita dengar lah ya. Sama-sama boleh insya-Allah ya. Syair ni bukan 2 kalimah syahadah ni, bukan ayat Quran ya. Tapi syair ni insya-Allah telah diamalkan beratus-ratus tahun dahulu ya. Tetapi selepas fitnah ni perang dunia pertama, perang dunia kedua habis, amalan-amalan ni diluputkan daripada pengamalan umat Islam ya. Ada berkat dia walaupun ini adalah bait syair. Syair ni pun bukanlah syair alim ulama, dia katakan syair ni syair Abu Nawas ya. Kita baca sama-sama insya-Allah ya. 2 minit saja 2 bait syair. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim faham beli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil azim. Apa maksud dia? Ya Tuhanku, aku tidak layak menduduki syurgamu, tetapi aku juga tidak sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah keampunan padaku dan ampunkanlah dosaku. Engkaulah Maha Pengampun semua yang besar-besar dari dosaku. Demikianlah bait syair yang biasa diamalkan. Dia bukan kata di rantau Nusantara ni saja, bahkan di negara-negara Arab dulu pun ya, pernah diamalkan. Bacakan bait-bait syair ni ya, yang mana menyatakan kehambaan, kehinaan diri, tidak layak merasa dirinya untuk memasuki syurga Firdaus Allah Subhanahu Wa Taala ya? Tak layak menjadi ahli syurga Firdaus. Disebabkan apa? Kerana menganggapkan diri sebagai seorang yang pendosa. Namun dengan kelemahan diri ini yang tidak mampu menanggung segala azab siksa neraka Allah Subhanahu Wa Taala ya, diri kita hendaklah mengharapkan kurniaan keampunan ya. Semoga Allah Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, baik dosa-dosa kecil kita maupun sekalian dosa-dosa besar kita, dan dosa sekalian seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat sekaliannya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik daripada kelemahan diri saya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita manfaat daripada apa yang kita telah dengar ini insya-Allah.
Doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.